Engkau ni memang betul-betul package lah lobak. Mula-mula engkau kata orang yang undi Perikatan Nasional tu bodoh. Sekarang ni pula engkau pergi bantai koyak dengan budak-budak pasti. Apa cerita kau ni masalahnya? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan video kita ini, tonton paparan yang bakal saya sertakan kepada anda ini. Bila semua orang dah faham tentang Islam, pas kaut semua. Nampak tak? Nak buat macam mana? Korang tak pergi masjid. Korang lahirkan orang yang faham tentang Islam. Tapi pas kutip semua yang kita lahirkan. Semua jasa kita ni, dia orang kutip. Betul tak betul tuan-tuan? Bila time gotong royong untuk sembelih kurban, geng dia je semua. Kalau dah setiap kali aktiviti-aktiviti kat masjid, geng dia saja, makin lama makin ramai orang Islam yang bersama dengan mereka. Kita hantar anak-anak kita pergi belajar di Mesir, di Jordan, dia kaut semua sekali jadi aset dia. Ini kita kena atasi. Itu sebab sekarang ni kita nak pastikan lepas ni anak-anak kita jangan seko pun kita hantar pergi ke pasti. Kan? Sebab lepas ini tuan-tuan, kita akan adakan di Kemas, kita ada apa yang dipanggil sebagai silibus bahasa Arab. Di Kemas kita akan ada silibus mini tahfiz. Supaya anak-anak kita ni daripada di bangku sekolah pun, saudara-saudara, sudah ada pendekatan nak dekat dengan Al-Quran dan sebagainya. Kita nak ambil balik ni. Kita sekarang ni di peringkat UMNO, kita ada majlis ulama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dekat video ini kita dapat tahu apakah sebenarnya yang memang bermain dalam benak para pimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional ataupun sekurang-kurangnya yang bermain dalam benak Lokman Nur Adam itu sendiri. Di mana mereka memang mengakui kalaulah rakyat Malaysia ataupun budak-budak kita ini dekat dengan Islam, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, maka secara tidak langsung PAS akan menjadi pilihan mereka, bukan parti lain. Dan Lokman sendiri mengakui kalau orang tu kaki masjid, orang itu lebih cenderung untuk bersama-sama dengan PAS. Maknanya dari satu segi, Lokman mengakuilah bahawa memang orang PAS yang memenuhi masjid. Memang orang PAS yang akan mengimarahkan masjid. Dan benda ini sebenarnya satu penghinaan tau kepada orang-orang UMNO. Sebab saya kenal ramai je orang-orang UMNO yang memang kaki masjid, kaki surau. Tapi cara sebutan Lokman Nur Adam ini seolah-olahnya nak menidakkan orang-orang UMNO yang kaki masjid, kaki surau dan sebagainya. Jadi orang-orang UMNO yang memang kaki masjid, kaki surau, anda tak rasa macam tak puas hati ke dengan kenyataan Lokman Nur Adam ni? Seolah-olah macam nak beritahu orang-orang UMNO ni bukan kaki masjid. Tapi Lokman, kalau orang-orang UMNO ni anda kata bukan kaki masjid, anda sih kata korang bukan datang masjid pun. Maka anda nak beritahu yang duduk kat depan anda tu, yang ramai-ramai tu, kaki apa? Kaki karaoke? Kaki disco? Kau ni biar betul Lokman, agak-agak lah kau. Kalaulah dalam benak anda ni penuh dengan kesumat, dendam anda terhadap PAS, jangan sampai geng sendiri pun anda rendahkan macam tu. Itulah kadang-kadang kita rasa macam dia kata orang bodoh tau. Tapi sebenarnya kebodohan itu dia pamerkan sendiri. Sebab apa yang dia cakap tu sebenarnya tak masuk akal langsung. Berbalik pada isu kita lah tuan-tuan sekalian. Dia dok kata lepas ni jangan hantar seekor pun anak-anak mereka ke pasti. Jadi dari satu segi saya rasa seluruh rakyat Malaysia tak payah ikut cakap Lokman. Sebab anak-anak kita ini ialah seorang ataupun beberapa orang. Bukannya ekor. Sebab kalau ekor tu mungkin Lokman punya geng lah. Kan? Mungkin beruk ke, lotong ke, siamang ke, situ pun tak pasti. Sebab saya rasa tidak pernah lagi kita menggunakan bidalan seekor untuk anak orang. Itu pun Lokman nampak sangat dia tak cerdik lah. Tapi lagi sekali nak kata, dia kata orang bodoh. Tapi cara dia bercakap pun macam dia sendiri yang tak berapa cerdik sebenarnya. Adakah anak orang kau kata seekor? Kau ni agak-agak lah Lokman. Depan kau tu orang kot. Kau ni bahasa Melayu depan apa? F9 ke apa? Tapi itulah tuan-tuan sekalian. Mereka ini tanpa dendam kesumat dengan PAS, sampai pasti punya ni mangsa. Saya cakap terus terang lah saya bukan baru tahu dengan pasti ni, dah lama dah. Bahkan keluarga mertua saya pun terlibat dengan pasti. Dan dalam pasti pun kita tak ada cerita pasal PAS. Dalam pembelajaran mereka satu suntuk tu, dari pagi sampai ke tengah hari, announcement pasti, hantar budak-budak tu untuk nursery ke apa-apa ke, tak ada cerita pasal PAS langsung. Kita memang tidak berbicara pasal PAS, tak bicara pasal Tuan Guru Hajadi, tak bicara pasal apa pun berkenaan politik. Kita cuma ajar mereka Quran, ajar mereka hadis, ajar mereka doa, ajar mereka bahasa Arab, ajar mereka membaca, mengira dan macam-macam lagi lah.
tidak ada satu pun benda yang berkaitan dengan politik ataupun PAS yang diceritakan kepada budak tersebut. Kita fahamlah budak-budak 4, 5, 6 tahun nak cerita pasal politik PAS, Allahu Akbar. Agak-agaklah engkau. Tapi daripada gaya Luqman tu seolah-olah macam kita dah doktrinkan anak-anak ini dengan PAS sejak mereka umur 4 tahun. Memang Allahu Akbar. Dia punya otak pergi mana tuan-tuan? Saya pun tak faham masalah Luqman Adam ni. Dan dia siap kata, oh Kemas akan masukkan silibus bahasa Arab, silibus pra, tahfiz sebagainya. Baguslah. Itu saya puji. Kalau betul Kemas nak buat macam tu, saya puji. Bukannya saya kata, oh dalam pasti itu, tak apa silakan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan. Kalau Kemas nak masukkan silibus pra, tahfiz ke apa-apa ke, sangat bagus. Sebab selama ini tabika Kemas pun saya tengok asyik menyanyi. Ajar doa tak berapa sangat, ajar Quran nak petah lagi. Dan sekarang kalau mereka nak masukkan silibus Quran, silibus pra, tahfiz ke apa-apa ke, by all means silakan. Sangat-sangat bagus. Apatah lagi tabika Kemas ni antara termurah dekat Malaysia kan. Jadi lagi baguslah kalau ikutkan. Cumanya, seandainya kalau mereka nak buat benda itu semata-mata untuk menyekap pengaruh PAS, memang silap lah. Sebab, yelah, bab kata hadis pertama dalam matan Arba'in, innama al-a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niat. Anda kata kalau niat mereka memang untuk menjadikan anak-anak kita ini cerdik Quran, cerdik bahasa Arab, cerdik tahfiz, alhamdulillah Allah akan mudahkan urusan mereka. Tapi kalau niat mereka semata-mata untuk mengekang pengaruh PAS, punya takut dengan PAS, takut dengan pasti, sampai mereka terkelang-kabut nak perkenalkan silibus macam tu dekat dalam tabika Kemas, memang saya cakap terus terang, jangan terkejut. Seandainya kalau budak-budak yang pratahfiz tabika Kemas tu pun, bila keluar tabika Kemas, bila dia meningkat remaja, meningkat dewasa, mereka akan pilih untuk masuk PAS juga. Sebab apa? Sebab rata-rata orang Islam pun, ataupun orang bukan Islam, memang akan nampak PAS inilah pejuang agama Islam sebenarnya. Sama ada mereka suka ataupun tidak. Sebagai contoh, katalah datang isu konsert. Katalah datang isu benda-benda yang tak cantik pada umat Islam. Mereka kata, mana PAS? Mana PAS? PAS tak ada cakap apa-apa. Mana pergi ulama PAS? Mereka tak tanya, mana pergi ulama UMNO? Mereka tak tanya, mana pergi ulama PAN? Diorang tak tanya benda tu. Diorang akan tanya, mana pergi ulama PAS? Benda tak betul ni. Dekat Kelantan benda tak betul. Mana pergi ulama PAS? So, itu menunjukkan bahawa secara tidak langsung, minda bawah sedar mereka, mereka kata, kalau benda-benda yang berkaitan dengan agama ini, memang mereka akan cari PAS. Mereka tak cari orang lain. Jadi secara langsung, orang-orang nampak benda ni tau. Para remaja, anak-anak kita nampak benda ni. Kalau bab Islam ni, dia akan cari PAS. Bab Islam dia akan cari PAS. Maka mereka akan tertarik. Kenapa kalau bab Islam ni, kita nak cari PAS? Apakah PAS ni bagus sangat pasal Islam? Dan mereka akan study. Bila mereka akan study pasal sebagainya, lama-lama mereka pun tertarik. Mereka pun akan sertai usrah dan mereka pun akan menjadi sebahagian daripada jemaah PAS. Masa tu jangan salahkan PAS lah. Jangan salahkan budak tahfiz lah. Jangan salahkan budak pasti lah. Salah anda sendiri sebenarnya kerana anda secara tidak langsung telah mempromosikan PAS sebagai pelindung agama Islam. Anda sendiri buat macam tu kan? Jadi kepada Luqman Adam, saya nak nasihatkan anda satu benda lah. Tolong kurang bercakap. Sebab lagi anda bercakap, anda akan lagi mengagut. Bila anda mengagut, anda tak menyusahkan orang tak apa. Tapi anda menyusahkan orang-orang depan mata anda tu untuk mendengar apa yang anda karutkan masalahnya. Taulah anda ni merupakan pengarah komunikasi UMNO. Taulah anda ni merupakan ketua sekretariat dalam kerajaan perpaduan madani. Dan mungkin anda rasa anda dalam kerajaan, maka anda boleh buat apa saja dan orang akan dengar cakap anda. Yelah, Sani Hamzah pun dah kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.